Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Jadi malam ni topik yang agak sebenarnya serius dan terlalu ramai orang sebab CKD ataupun chronic kidney disease tidak bererti you kena stage 5 baru diisytiharkan sebagai dah ada kidney disease. Kalau you dah stage 2, 3 dan 4 terutama sekali pun kena banyak perhatian yang harus kita fokus pada malam ini. Boleh? Stage 1 dan 2 tu memang bagi mereka yang baru kena dan dah mula sedar yang you bermasalah buah pinggang. Namun apa yang penting pada malam ni ialah saya nak bagi 10 jenis ataupun kategori pemakanan yang terbaik. Tidak bererti satu tu lebih baik pada yang satu lagi. Cuma saya akan bagi yang top dari setiap kategori. Kategori ini maksudnya kategori protein atau kategori karbohidrat, kategori fiber, faham tak? Lepas tu saya akan bagi contoh-contoh supaya you boleh copy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tekan like, share dan yang penting saya selalu lupa suruh tekan loceng tu. Sebab bila you tekan loceng atau notification bell ke apa-apa tu, nanti bila saya buat je dia akan remind you. Dia bagi notification. Maklumlah kita kan sibuk. Baik, nombor 1 ialah dengar stage 1, 2, 3, 4, 5. Semua kena dengar. Stage 5 terutama sekali kena betul-betul bahkan semua kidney patient kena pergi discuss dulu dengan doktor. Kalau you nak tukar ke diet yang saya suruh buat ni, ataupun you tak pasti, you discuss dengan doktor you sama ada dia tahu atau dia tak tahu. Yang tu you tolong bagi sedikit pendapat you lah kalau ada pelajaran pada malam ni. Sebab kadang-kadang doktor pun sibuk, tak sempat nak update dia punya ilmu juga. Faham? Okey, baik. So nombor 1 bagi mereka yang ada masalah ginjal, stage 1, 2, 3 terutama sekali. Saya ulang, stage 1, 2, 3 terutama sekali. Stage 4 pun boleh ikut. Stage 5 always consult your doctor first. Yang buat dialisis lagilah kena discuss dengan doktor dulu. Yang lain dengar Baik, nombor 1 ialah alkalizing vegetable. Maksudnya sayur-sayuran yang memberi body you jadi alkaline. Okey, ingat body kita kalau acidic, banyak penyakit yang susah nak baik. So kalau dia alkalize sedikit, maksudnya lebih orang kata base. Macam kalau you ambil bell pepper, tahu bell pepper? Cili benggala yang besar tu, ataupun you panggil cili-cili yang besar-besar, merah, kuning, orange, warna-warni tu dia bagus. Okey. Lepas tu onion pun bagus, semua jenis, sama ada bawang putih, terutama sekali bawang putih lah. Tapi bawang putih tu selalunya tak sebut sebagai onion, dia sebut sebagai garlic. Garlic ni number 1, the best for kidney problem. Saya ulang, kidney problem atau kidney failure, one of the best yang you boleh pakai ialah bawang putih atau garlic is the best. Lepas tu banyakkan juga co-base atau go-base, tak kira you sebut macam mana pun. Okey, termasuk yang saya suruh buat sauerkraut tu, ingat. Okay, co-base is very good. Banyak vitamin K, C, vitamin B. Dia kurang rendah dengan potasium. Sebab kita selalunya orang yang ada ginjal punya masalah ni, dia risau makanan yang tinggi dengan potasium. So ini antara yang saya bagi ni, potasiumnya tak tinggi. So alhamdulillah boleh. Co-base terutama sekali very good. Cauliflower pun boleh. Orang Indonesia sebut kembang kol. Lepas tu berhati-hati dengan bayam dan kangkung. Kalau you dah stage 4, stage 5 tak payah tempuh bayam dengan kangkung. Spinach kan, kale, semua tu tak payah. Cruciferous vegetable yang hijau, betul-betul gelap punya hijau tu, you kena lebih berhati-hati. Okey. Namun zaman sekarang, itu saya kata pertukaran dah mula berlaku sekarang. Zaman sekarang, dulu langsung tak boleh, kalau orang ambil 1-2 keping pun tak boleh. Sekarang kalau takat you nak rasa, katakan terliur, orang buat sedikit sayur kangkung ke, sedikit bayam ke, you nak makan boleh, tak ada masalah. Tak ada sampai you risau sangat. Sebab
Zaman sekarang didapati kalau tinggi potasium pun dalam sayur-sayur tu, you boleh jamah dia sedikit, tak jadi masalah. Bukan ambil banyak lah kan. Dulu tak boleh langsung, sekarang dah boleh. Sebab didapati bukan semua potasium dalam sayur tu dapat dicernakan. Jadi dia bukan 100%. Faham? Okay. Kalau telur komponen, dengar tu. Tu dah habis tu cerita vegetable. Ada lagi vegetable. Oh, saya lupa nak cerita. Kalau you anggapkan celery ni macam sayur-sayuran you juga, celery is sama standard dengan garlic lah, top. Celery top, asparagus top. Bagus untuk orang-orang yang ada masalah ginjal. Boleh ikut ni. Okey, ikut saya Okey, lepas tu ginjal ada masalah, you jangan lupa pada ginger. Ginger tu apa? Halia. Yes. Dan kalau siapa yang ada pokok avocado, di Indonesia banyaklah, di sini saya tak tahu you tanam, saya tak ada pokok avocado. Daunnya yang masih lagi sederhana, muda, nak masuk tua sikit tu, you boleh buat masak periuk untuk minum air, apa dia panggil, air daun avocado. Faham? Okey. So jangan lupa celery bagus, asparagus bagus, ginger bagus. Baik, karbohidrat pula yang saya galakkan you cari ialah sweet potato. Sweet potato ubi keledek. Ubi keledek yang warna ungu tu, yang tu is the best. Lepas tu kalau Mak Saleh dia suruh kita cari buckwheat. Kita kat sini kalau tak ada buckwheat, you pergi, kalau siapa yang tanam jagung sendiri, jagung di belakang rumah, jagung organic is good. Saya ulang, jagung organic. Berarti kalau you buat popcorn, walaupun popcorn yang kat panggung wayang semua tu tak boleh lah, sebab dia bubur minyak lah, gula lah, garam dan sebagainya. Tapi kalau you buat sendiri, you letup-letupkan, popcorn is the best daripada jagung organic. Lepas tu kalau siapa-siapa boleh tolong belikan beras, bukan beras perang, beras liar, beras hutan lah orang panggil. Kalau you dapat beras hutan, is also very good. Zaman sekarang you pernah dengar quinoa kan, atau macam mana nak sebut, quinoa. Yelah, quinoa tu lah yang macam halus-halus, kecil-kecil tu, yang orang ganti beras, ganti nasi tu. Boleh? Okey, so jangan risau, ambil untuk mengenyangkan sedikit sekali-sekali, no problem. Okey, itu kategori karbohidrat. Pendek cerita, kalau ada ubi-ubi macam ubi kayu ataupun yang macam keladi yang banyak serat, boleh kita makan. Alright, so jangan terlalu sedih lah. Boleh. Nombor 2. Nombor 3, kategori protein. Protein selalu kalau zaman dulu di waktu laut kita tidak banyak bahan-bahan racun, kita dibenarkan ambil berbagai jenis ikan, terutama sekali ikan yang berlemak tinggi, seperti ikan tuna, ikan salmon, ingat kan, ikan sardin, kalau kita ikan kembung atau ikan temenung pun boleh. Tapi zaman sekarang digantikan dengan sacha inci oil. So you boleh ambil sacha inci seed pun boleh, sacha inci oil pun boleh. Tapi seed tu bahaya kalau you tak biasa nak uruskan dia, it can be very orang kata macam kena diarrhea pula nanti. So ambil sacha inci oil menggantikan minyak ikan. Okey, yang penting ialah omega 3 tu. Kalau nak ambil telur, ambil bahagian yang putih sahaja untuk orang yang ada masalah ginjal. Saya ulang, white part of the egg, putih telur tu. Kenapa yang kuning tak boleh? Sebab dia tinggi dengan phosphorus. Orang yang masalah ginjal yang gagal ni, dia takut kepada potassium, pada phosphorus dan sodium. Kalau terlalu tinggi bahaya kan. Lepas tu jangan lupa pada green peas, semua kacang-kacang hijau, termasuk edamame ke, kacang panjang ke, semua tu boleh. Chia seed is very orang kata digalakkan juga untuk campur dengan air, kembangkan dia sikit, minum, no problem. Okey, lepas pada tu kategori lemak pula. Lemak yang paling abdal ialah inilah minyak kelapa, kita punya virgin coconut oil. Lepas tu kelapa sawit boleh,
minyak kelapa sawit lah. Lepas tu lagi sekali apa saya kata tadi, olive, saya belum sebut ya, olive oil. Tiba masanya you jangan lupa pada olive oil. Lepas tu minyak habatus sauda. Okey, ni semua minyak-minyak yang bagus. Lepas tu you boleh campur dengan kacang-kacang. Yang famous sekali ialah almond, walnut, flaxseed oil pun boleh. Okey. Lepas tu chia seed, lagi sekali chia seed. Okey. Itu kategori yang bahagian lemak. Sekarang kategori yang banyak vitamin pula. Jenis-jenis seperti mushroom. Pernah dengar tak cendawan shiitake tu? Shiitake tu antara yang terbaik sekali. Dia kan mushroom ni cendawan ada banyak jenis kan. So you cari yang tulis shiitake. Lepas tu chickpeas, kacang kuda, very good. Okay, nak buat hummus pun boleh, no problem. Okay, legume, benda-benda yang berkacang lah. Legume-legume seperti apa, dal, lentils ni lah boleh. Lepas tu kalau you nak ambil bell pepper tadi saya lupa, antara warna-warni tu merah yang paling bagus. Okay, dan vitamin D3, K2 wajib, bersama dengan omega 3 wajib. Yang ni memang terkenal untuk orang yang ada apa orang panggil kidney problem. Saya ulang, omega 3 is very as important, lebih mustahak daripada garlic pun lagi, sebab dia anti radangan kan. D3K2 ramai yang tak cukup, so wajib dua ni you kenal pasti. Lepas tu kita habiskan dengan spice pula. Apa tu, rempah ni yang famous saya kata tadi apa, macam semua jenis bawang ataupun ginger tu halia, turmeric, apa tu kunyit. So turmeric, ginger dengan garlic lah, bawang putih. Tiga-tiga ni mana-mana pun dia pergi sekali lah. Kalau you kat overseas selalunya you boleh cari rosemary. Kat Malaysia pun ada jual rosemary. Dia berbentuk macam daun kecil-kecil halus-halus panjang 1-2 inci tu. You tengok rosemary, you boleh masuk dalam you punya masakan setiap hari, boleh. Bahkan kita spice tak ada masalah, sebab kita banyak clove, banyak cinnamon, semua tu memang bagus. Bunga lawang, so semua jenis bunga-bunga tu boleh, tetapi sedikit sahaja, jangan terlalu banyak, sebab kita tak tahu kadang-kadang setengah daripada spice tu ada tinggi dengan potasium pula nanti. Tapi yang saya sebut tadi, sementara tadi, semua tu boleh. Okay, kita habiskan dengan 1-2 kategori yang seterusnya ialah fiber. Apa saja yang tinggi dengan serat seperti asparagus. Kalau you boleh ambil oat, tahu tak pagi-pagi nak ambil oat yang roll oat. Kalau tak ada oat, ambil bali yang dah dilenyek tu, yang di berkeping-keping macam emping tu, yang tu bagus. Bali boleh. Lepas tu arugula ni kalau you pergi kat supermarket, dia tulis kat situ arugula. Berarti banyak juga sayur-sayuran kita di pasar pun boleh kita pakai. Cuma kalau you tengok, kalau terlalu gelap warna hijaunya, yang tu you jangan galakkan. Sebab selalunya yang gelap, yang hijau ni bukan tak bagus. Dia bagus untuk lawan kanser semua. Tapi sebab takut dia tinggi dengan potasium sahaja. Okey. Dan jangan lupa kepada siapa yang boleh ambil Arabic gum, silakan. Akasia ni, very good. Lepas tu second last, ada satu lagi last antioksidan ni. Siapa yang ada peluang dapat grape anggur warna merah, saya ulang, warna merah gelap lagi bagus, sebab dia ada resveratrol, yang selalunya Mak Saleh dia ambil daripada wine. Kita tak boleh lah minum wine kan, so kita ambil red grape boleh. Lepas tu kita boleh ambil all the berries. Pernah dengar kan? Strawberries, cranberries, blueberries, especially blackberries, raspberries, semua berry-berry ni Tuhan jadikan dia amat bagus, sebab dia kaya dengan anthocyanin. Anthocyanin ni memang antioksidan lah. Dia orang kata apa, pembersih karat-karat dalam badan kita. Dan siapa yang suka dark chocolate, saya ulang dark chocolate, bukan coklat biasa.
Coklat bawah pada 72-75% koko tu tak usah. Itu tinggi dengan gula, dengan susu semua. Okay, so kalau dapat dark chocolate very good. Kalau you nak buat minuman pun boleh, campur dengan stevia sikit lah, sebab dia kelat, dia pahit kadang-kadang. Faham? Okay. Dan selalunya kalau bermusim buah nanti, atau sekarang pun tengah musim, you cuma kena hati-hati dengan durian sahaja. Lain semua buah-buahan tak ada masalah, sebab durian antara yang tertinggi dengan dia punya kalori dia tinggi. Bukan tak boleh makan, boleh, tetapi tak digalakkan. Dia juga tinggi dengan ada, walaupun potasium dia tu sederhana, tapi saya tak galakkan sangat, sebab dia tinggi dengan apa orang panggil gula pun. Maksudnya dari segi fructose dia. So kalau nak makan seulas, kalau ada kempunan tak apa. Tapi banyak lagi buah-buah lain, seperti apple yang paling bagus untuk buah pinggang. Buah yang paling top, apple dengan pear. Saya ulang, apple dengan pear, tetapi dengan kulitnya sekali. Bukan tanpa kulit, sebab di bawah kulit tu, dan kulit tu sendiri ada pektin, PECTIN, yang banyak membantu untuk masalah ginjal, supaya diet kita tu boleh bersihkan. Sebenarnya bukan dia nak bersihkan buah pinggang, itu sebagai orang kata apa, dia punya bahan-bahan senyawa dia untuk membetulkan buah pinggang, itu bagus. Tetapi dia sebenarnya membersihkan bahagian gastrointestinal tract you, maksudnya bahagian pencernaan. Bila pencernaan kita bagus, kita punya lawas, buang air besar sebagainya, itu juga merupakan pertolongan kepada buah pinggang yang tengah sakit, katakan. Jadi dia pun proses untuk mendetokskan. Kan kita buang daripada badan kita tu melalui buah pinggang, bahan-bahan kumuhan, melalui air kencing sebagainya. Satu lagi kita buang melalui najis, betul tak? Banyak benda-benda yang tak dipakai dibuang melalui najis. Satu lagi melalui apa? Cepat. Melalui perpeluhan, ataupun satu lagi melalui pernafasan. Semua tu dikeluarkan. Sebab tu kalau you exercise, itu antara salah satu daripada bantuan untuk menjaga buah pinggang you juga. Baik. So balik kepada buah-buahan tadi, jangan lupa pada tangerine. Tahu tak musim raya Cina baru ni you ambil tak limau Cina tu, limau raya Cina, Kong Hi Fa Chai punya limau tu, yang tu bagus, sebab dia kurang dia punya masalah dengan potasium semua tu, dia rendah, tapi dia masih ada vitamin C dan sebagainya, vitamin A kan. Dia baguslah kalau you dapat tangerine. Dan buah yang saya nak bagi last kali pada malam ni ialah, ataupun sayuran namanya kiwi. Pernah dengar kiwi fruit? Ataupun siapa yang kalau rajin pergi cari beetroot. Dah habis. Malam ni saya nak bagi satu koktail yang you boleh kopi ni supaya you boleh buat sendiri besok, ataupun cuba bila-bila you senang. Boleh tak? Tadi saya bagi banyak sangat, you pun pening kepala kadang-kadang nak ingat semua. Tapi kali ni cuba you buat satu style di mana you boleh campur. Okey, dengar campur garlic, 2 clove, 2 ketul garlic, buat koktail ni. Bawang putih, lepas tu you cari green apple sebiji, dengan kulitnya buang biji, buang tengah-tengah tu dia punya batang ke apa-apa buang, tapi kulit dengan dia punya isi jangan buang. Apple hijau, green apple sebiji, lepas tu campur dengan 30 gram almond. 30 gram ni lebih kurang segenggam lah. Okey, 30 gram. Macam mana nak bagi you boleh perasan tak 30 gram banyak mana? Segenggamnya lebih kurang. Okey, almond jangan lebih pada genggaman biasa je. Lepas tu parsley, lagi segenggam parsley, sayur parsley lah. Lepas tu beetroot, ambil lebih kurang 2 inci, potong elok. Okey, beetroot, dia sebesar bawang juga kan, beetroot kan. Dan last kali you campur dengan air dengan ais, you buat smoothie. Cuba you buat ni, tengok, minum sehari ataupun selang sehari ataupun seminggu 3-4 kali. Cuba buat tengok ni. Ni salah satu daripada cara makanan yang saya bagi tadi, so boleh diolah supaya tidak bosan you makan
untuk menjaga buah pinggang you. InsyaAllah tengok apa berlaku selepas 2 bulan, cek balik you punya GFR, cek balik you punya urea ataupun creatinine level, tengok protein ada tak dalam air kencing tu, berbuih tak, ada plus-plus atau macam mana. Cukup dulu untuk you pilih malam ni saja. Kalau you dapat ikut, dan jangan lupa 3 perkara ataupun 3 bahan top tadi saya kata apa, garlic, celery, dan satu lagi dinamakan apa tu, sachainchi oil, very powerful, omega 3. Tak lupa kepada apa tu, Arabic gum pun top. Satu lagi yang top, saya kata apa tadi, asparagus. Tahu asparagus yang panjang-panjang tu. Yang lain tu semua mustahak juga, tapi ada yang top-top yang you kena amalkan lebih kerap, lebih bagus. Kita jumpa lagi, dengan harapan dan doa semoga hidup anda bahagia di dunia, akhirat anda syurga, dan anda sentiasa senyum-senyum sokmo, dan let go and feel good all the time. Bye, kita jumpa lagi. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?